Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam ruangan podcast Sidang Meja Makan. Untuk podcast kali ini kita buat sedikit kelainan sikit. Kita akan memperkenalkan satu slot baru yang kita akan buat kali ini. Untuk episod kali ini kita buat di luar rumah, luar daripada jadi scene dia akan sedikit berbeza, dan kalau ada dengar bunyi kereta lalu lalang di belakang tu harap maklum lah. Untuk scene ataupun episod pertama ini, anda masih bersama saya Syafirul Syafiq Saidin, tapi jemputan saya kali ini sedikit sama yang special untuk saya. Mentor saya, sama who I have look up to throughout my life, ayah saya, Tuan Haji Sa'di Abdullah. Untuk episod kali ini kita akan berbicara tentang ataupun minta pendapat orang yang lebih, saya rasa mentor saya ataupun somebody yang saya rasa boleh banyak pengalaman dan banyak bantu saya, dan harapnya boleh bantu anda semua. Ayah dah kerja berapa lama? 30 tahun? 35 tahun. 35 tahun, tuan-tuan. 35 tahun bekerja dalam bidang swasta. Dan lebih spesifiknya dari segi pembangunan, development lah, construction and development lah kita kata. Berdepan dengan realiti ekonomi macam tahun 98 kita ada masalah krisis kegawatan ekonomi. Kemudian even at 2008 I think kita ada another round of economic crisis lagi. So as somebody from generation yang dah lalu benda-benda ni semua, kita kata masak lah dengan benda ni semua, apa pandangan ayah dengan berkaitan dengan 2018 yang kita ada, 2018-2020 yang kita lalu sekarang ni, yang berkaitan dengan COVID-19 dengan sebagainya lagi pula kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton podcast yang diusahakan oleh Syafirul Syafiq, dan ini adalah anak sulung saya. Jadi bagaimana keadaan ekonomi sekarang ni yang dicetuskan oleh keadaan COVID-19 yang menyebabkan keadaan ekonomi yang begitu menjunam mendadak. Tahun 1998 keadaan ekonomi kita memang merudum teruk. Pada waktu itu saya telah pun bekerja, dan saya bekerja di Kelantan berawal itu. Kemudian tahun 90-an tu saya dah balik ke Kedah, dan ketika itu memang ekonomi memang gawat, dan bagaimana saya dalam proses membina sebuah keluarga yang baru dengan anak 2 orang, yang tidak ada kedua orang baru, Syafirul dan adiknya Aidil. Tidak banyak peluang yang dapat untuk kita menambah baik pendapatan kita atau kehidupan kita. Saya ingat tahun 1995 begitu, ketika saya balik dari Kelantan ke Pulau Pinang. Ketika itu saya bekerja dengan sebuah syarikat di seberang Perai. Seberang Perai, di Batu itulah khususnya. Dan saya sepanjang daripada semula bekerja sampai pada hari itu, saya bekerja dengan syarikat atau firma penilaian. Ini penilaian hartanah yang membuat penilaian pinjaman valuer. Okay. Saya diberi tugas untuk menjaga sebuah cawangan, sebuah firma valuation ini. Tetapi malangnya keadaan ekonomi yang agak gawat waktu itu menjadikan perniagaan agak kurang memperangsangkan, dan akhirnya kami terpaksa buat keputusan untuk menutup, dan saya menjadi seorang penganggur ketika itu. 1995. 1995. 1995.
94, 95. Masa tu masih belum ngawat lagi kan? Ya, hampir-hampir nak gawat dah tu. Oh, dah mula angin derah dah. Mula angin derah dah. Mula dah. Macam kita tahun kalau anda perasan kita mula kegawat pada tahun 2020 sekarang. Actually pada tahun 2018 pun sebenarnya dah ada angin-angin kegawatan dah mula terasa. Even us in construction industry pun in 2018 kita dah mula berdepan dengan masalah rumah overhang, dan kemudian kita punya construction jadi lembab, kemudian kita punya construction materials punya prices jump up semua. All these things semua is actually an indication lah before the real thing happen. Bila masalah tu mula few years tu sebenarnya kita dah mula rasa lah sebenarnya. So macam saya tadi 94, 95 mana kita sudah mula merasa. Dia ada sumber pendapatan yang tetap ketika itu. Apa yang saya buat adalah ketika itu saya cuba untuk buat sesuatu lain daripada apa yang saya biasa buat. Okay. Ketika itu multi level marketing tengah hot. Oh, okay. Hot. MLM. Tuan-tuan, MLM. Waktu itu. Dan saya masuk. Siapa yang kata MLM baru mula ni kita menipu lah kita kan. Lama. Dan saya berdaftar dengan sebuah syarikat MLM yang tersohor pada waktu itu, Amway. Dan Amway still ada? Still ada. Oh, still ada. Public listed company now. Oh, okay. Still public listed company. So, saya buat secara full time. Sebab saya full time, sebab saya tak ada kerja lain. Okay. Saya ada seorang kawan dari kaum Cina, kawan Cina saya, dari bahagian dalam, Batuas, dan kami berdua. Oh, okay. Hari ini naik motor dia, besok naik kereta saya, lusa naik kereta dia, kami pergi 2-3 tempat rata-rata sampai di Seberang Jaya itu. Ketika itu di Seberang Jaya flat-flatnya baru siap, baru ada penghuni. Jadi kami panjat setiap flat, setiap blok jual. Ni is 95 96 kan? Early 95 lah. 95 lah. Masa tu ayah berapa umur? Berapa? 29. 20 early 30, late 20s. Late 20s something lah kan. So 76. to those sekarang ni around that age, kalau anda tengah struggle, jangan bimbang. We all go through this. Hang in there. Okay. So jadi kita ni hidup kita ni ada cabaran di setiap peringkat tau. So kalau sekarang ni macam kita umur dalam 20-an atau awal 30-an, dah sampai ketika macam sekarang ni kita akan merasa satu tahap kegawatan itu. Kemudian dia akan flow back, dia akan graf dia akan naik, dan satu ketika nanti dia mungkin akan turun balik. Jadi ketika kita naik itulah maka kita kena benar-benar kita membina dan menjaga keuangan dan sebagainya supaya bila masa jatuh nanti kita boleh ada cushion to fall back. Kalau tidaknya kita tidak ada apa-apa langsung lah. Jadi dalam MLM itu saya buat dengan saya full time. Alhamdulillah bolehlah bayar sewa rumah, kemudian belanja keluarga. Boleh survive lah ya? Boleh survive. Oh, okay. 1986 itulah baru saya dapat satu tawaran kerja baru di Alostar. 86. Mana tadi kita di 85. Oh, 85. Sorry, correct. Bukan 95. 1985. 1985 di apa ni semuanya tadi seperti 85. Okey. So 86 tu dapat satu tawaran. Saya buka satu akhbar. Saya buka akhbar hari-hari lah. Cari masa zaman tu tidak ada internet, tidak ada. Jadi hanya ada surat khabar, buka surat khabar. Ruangan classified lah. Nanti sampai sekarang ada kot. Mungkin ada classified lagi kan. Silapnya dulu ni kalau katalah company mana yang besar-besar nak buat nak cari staff, dia buat besar punya elan kan. Tapi yang tu mungkin susah relevan dengan kita. Ayah kerja kelang, ayah kerja yang bukan bidang yang ayah ada kebakaran. Jadi sekarang masa tu dalam bidang kualifikasi tu tengok ada satu peluang kerja kosong di Alostar. Satu developer perlukan marketing officer. Marketing. Tu fikir sekali. Layak kan sebab buat bidang bukan bidang marketing. You was a viewer kan? Viewer. Valuation side. Jadi apa relevannya kan? Tapi tak apalah. Minta juga, apply juga. Apply dan dipanggil, datang temu duga, terus dia terima.
Sebab dia kata bidang tu ada kaitan. Alhamdulillah, itulah 1986 bulan Ogos, 25 bulan Ogos 1986 saya berpindah ke Al-Ustaz. Jam daripada valuer to MLM. Lepas Lepas itu now you doing marketing lah. Marketing. Okay. So bidang lain. Nampak? Belajar benda lain, bekerja benda lain. Adik-adik jangan risau, jangan susah hati. Kalau belajar benda lain, kemudian keluar jadi buat benda lain adalah satu benda yang biasa. Ya. Okay. So you kena be prepared lah, kena be prepared. Maksudnya dalam keadaan kita terdesak, kita akan cuba buat sesuatu yang boleh untuk survive dulu. Kalau kita rasa setelah keadaan tu stabil, kita rasa nak balik kepada bidang asal kita. Okay. Sebab kita ada pengalaman dan kita ada ilmu bidang kebakaran itu. Kita boleh balik pada bidang tu. Okay. Tapi bila sampai ke di Al-Ustaz, dah kerja di satu developer, di buat marketing, terus dah tak minat nak balik ke valuation. Oh, okay. Tak minat balik ke bidang valuation. Walaupun ada kawan-kawan ajak selama 1986, 1990-an gitulah. Ada kawan-kawan ajak di KL, mari kita balik KL, kita buka satu firm semuanya di KL. Betul abang rasa tak payahlah. It's not my parcel of income lah. I better stay at Al-Ustaz and then I build my family at Al-Ustaz. That's what I'm doing now. Itu. But is it because marketing lebih menarik ke macam mana? Tidak. Cumanya marketing ni dia lebih kepada kita berjumpa dengan pelanggan, mencari pelanggan, daripada valuation kita hanya tunggu pelanggan. Okay. Valuation kita tunggu di pejabat, nanti pelanggan datang. Pelanggan tadi introduce oleh somebody. Contohnya bank. Bank introduce. Okay, dia nak buat valuation, dia nak buat loan dengan bank, kena buat valuation property dia. So bank kata okay, pergi jumpa orang ni, syarikat ni. Dia orang tu ada datang buat kita. Jadi kita mengharapkan orang lain, tapi marketing tidak. Marketing kita kena keluar, kita kena cari, kena buat promotion. You have to be proactive. Proactive untuk sana. Okay. Ayah biasa buat satu marketing, nak jual rumah-rumah syarikat developer tu di shopping center. Okay. Kita sewa satu tapak di shopping center. Buka booth lah macam kita buat sekarang. Boleh pasang mikrofon, pasang apa semua ni. Kita buat macam orang gila-gila macam tu lah. It is very interesting lah. Benda yang bagus dia buat. Cuma apa ni, hand out flyers. Yes, hand out flyers. Jawab on spot tu. Orang tanya soalan, kita jawab on spot. So adik-adik yang lagi belajar sambil kerja, jadi hand out flyers apa semua, jangan takut. This is also satu pelajaran, satu pengalaman, dan kalau you boleh gunakan benda ni dengan baik, insya-Allah masa depan nanti kita akan dapat peluang lebih baik, insya-Allah. So okay, now you're in marketing, you move on, you move on sebagai dalam marketing. That one is on orang kata, and you've been with the same company for the next 20 years. 1986 sampai 1986 sampai 206. 206. Berapa tahun ni? 1986, 10 years, 20 years lah. 20 years. The same company. Same company, 20 years. Staying with the same company 20 years. From a marketing executive, your last post? My last post was general manager. General manager. Siapa kata you tak belajar that bidang, you doing it out of necessity, you can't climb up that high. It's always about how you reinvent yourself. It's always how about you believe in yourself. Kan? Tu dari segi orang kata kerjaya, perjalanan kerjaya. Kan? Macam mana ayah reinvest. Kemudian kalau untuk anda yang tak tahu juga, ayah saya ni dia punya side, bukan side income, actually side, bukan juga side lah. Okay lah, side hobi lah. Actually I don't know whether it's dia punya main interest dia ataupun macam mana kan.